Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahu al-'azim. Surah At-Taubah ayat 33, yang bermaksud Allah lah yang mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini untuk membawa al-huda, membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyuzhirahu 'ala dini kullih, untuk dimenangkan ke atas segala agama, walau karihal musyrikun, walaupun golongan musyrik tidak menyukainya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan ayat ini, sahabat nak semayang main apa? Main sebelah ni bagus. Belakang kata. Dalam ayat ini, utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini untuk membawa petunjuk. Karena manusia ni perlu kepada petunjuk. Kalau tak ada signboard, tak ada papan tanda, nak cari damansara damai pun tak sampai. Tambah dengan hujan dan ni pula cerai jam habis. Oleh kerana ada tu lah papan tanda tu dia cari jumpa. Apatah lagi kita. Oleh kerana akal fikiran kita ini terbatas, kefahaman kita tentang kehidupan ini juga terbatas. Sebab itu Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, Dia mengutuskan seorang insan yang terbaik, yang membawa pimpinan yang besar, yang dapat menjamin keselamatan, kebahagiaan hidup kita di dunia sampai akhirat, melalui petunjuk Al-Quran itu sendiri. Dan manusia yang hebat ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia terjemahkan. Inilah kelebihannya. Dia telah menterjemahkan segala suruhan, segala perintah-perintah yang terkandung dalam Al-Quran dalam bentuk amalan. Macam fungsi baca ayat tadi 2 dan 3 surah Shaf ayat 61 tadi. Banyak manusia pandai bercakap tapi dia tak buat. Allah paling benci orang yang kuat cakap tapi dia tak amal. Kuat membohong lah tu. Macam ni tak layak jadi pemimpin. Inilah pemimpin utama. Inilah manusia contoh model. Sebab itu Allah sendiri mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Qalam, surah ke-68 ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad, ini direct pada Muhammad, engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung. Tak ada manusia
yang dapat mengatasi akhlak agung melainkan Muhammad SAW saja. Sebab tu kalau kita nak mencontohi insan yang terbaik, inilah manusia yang bernama Muhammad SAW. Dan memang perutusan Nabi ke alam dunia ini, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus ke alam dunia ini untuk memperelokkan akhlak, memperbaiki akhlak. Sebelum kelahiran kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam, Arab Mekah tahulah ini mangkuk ayun ni, perangai tak elok, akhlak buruk. Akhlak ni perangai pun boleh, kelakuan pun boleh, tabiat pun boleh, watak pun boleh. Tapi yang saya lebih suka sebut adalah sifat. Sifat-sifat yang bersemadi di dalam jiwa seseorang. Itulah akhlak. Kalau sifat yang terpendam dalam jiwa kita sifat mahmudah, maka lahirlah tindak tanduk yang baik-baik. Tapi kalau sifat yang terkeji, mazmumah, yang lahir tindak tanduk yang cukup-cukup buruk. Inilah di antaranya. Makna di antara putusan Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki, memperelokkan akhlak manusia. Dan untuk itu beliau sendiri mempraktikkan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebab itu apabila ditanya pada Aisyah, apakah akhlak Nabi? Akhlak Nabi itu Al-Quran. Kalau ulama tak tafsir kataan ini, kita tak boleh faham. Sebab tu kita ulama pun tak boleh buang. Ulama buang, ulama habis cerita lah tuan-tuan. Ya? Apa maksud dia? Dia hidupkan zaman kita. Kalau dia ada boleh lah tanya kan. Apa maksud Ini catatan sejarah saja. Yang dikatakan akhlak Nabi itu Al-Quran ialah segala perintah, segala saranan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam Al-Quran. Malam ni saya bawa sendiri. Tengok apa pun ada banyak lah. Peli pun MP3 lah. Dulu mai tak ada. Saya duk kata pecerai ni belilah. Tahu-tahu beli banyak pula dah. Jawi pada Rumi pada. Yang dikatakan akhlak Nabi itu Al-Quran, segala saranan perintah, sama ada suruhan larangan Allah yang terkandung dalam Quran ini diterjemahkan dalam bentuk praktikal. Tu yang kata tu. Apa saja Allah suruh, dia buat. Itulah dia akhlak. Dia terjemah dalam bentuk amali. Dan jadi malam ni oleh kerana saya diberi tajuk akhlak Rasulullah, saya nak bentangkan di antara akhlak-akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang sewajarnya kita contohi. 10 perkara. Cukuplah 10. Sebab lepas ni saya nak pergi ke lain pula. Yang pertama, tidakkah Al-Quran menyuruh Nabi Muhammad SAW supaya senantiasa berlaku adil? Adil tu akhlak Islam lah tu. Saya dengan izin Allah Ta'ala telah berjaya menghabiskan masa saya untuk meneliti 1868 tafsiran di sini. Ayat Quran ada 6666, tapi tak semua ditafsir. Kerana setengah ayat Quran itu tak perlu ditafsir kerana dia clear cut. Kita baca pun faham lah, dia terjemah tu faham lah. Sebab tu dia tak tafsir. Jadi ada 1868 ayat yang perlu ditafsir. Dan saya telah meneliti, hasil penelitian saya 200. Saya pilih hampir 200 untuk jadikan sebuah buku panduan. Tuan-tuan nak tahu apa, beli tu kan, semua ada. Anda cakap buat apa pun saya, semua hujah berdasarkan tafsir pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri. Ni yang saya tanda ni, yang kau ni. Ni cerita ISA ni ada dalam Quran yang bang, jangan ditakti. Hampa tak baca Quran, lepas tu hampa tak jumpa. Orang buat ke dia pun hangguk, sepak cuma. Bukan yang tuan-tuan tu, belah senjata ni tu. Tu. PM pembohong. Penuh-penuh tahanan ISA tidak didera. Ni Quran ni, Quran. Keluaran Jabatan Perdana Menteri. Apa dia tindak tanduk seorang kerajaan, seorang hakim.
Sebab tu orang yang tak mau politik ni gila tuan-tuan. Kalau gila boleh tahan, jadi kafir lagi cerai. Saya seminggu ni kafir je, ceramah semua kafir. Marah kat Ustaz Rajabon laknatullah. Dia merapu sungguh. Hampa jumpa dia, hampa langgang kata pergi mampus bang. Dia pendatang haram tak apa, tak ada masalah. Adil. Esok hari Jumaat khutbah kedua. Sebelum Tok Khatib turun daripada mimbar, habis dia berdoa. Tak doa kat sultan tak apa Tak apa, doa kat sultan ni apa, rukun kan? Jangan jadi bodoh tuan-tuan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Termasuk sultan lah tu. Di kampung saya lah ni cerita tuan-tuan. Pasal tak baca doa untuk sultan, dia tak bagi naik dah baca khutbah. Bukanlah saya, orang lain. Saya baca khutbah, saya tak sebut sultan. Bukan rukun. Tengok pula lah sultan jenis mana nak doa. Sultan cerai taubat lahum, aku tak doa. Apa sultan semua bagus? Ini ada sultan ni. Habis dia berdoa, apa dia Tok Khatib kata? Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Itu ayat Quran tu, surah ke-16 An-Nahl ayat 90. Apa dia makna dia? Sesungguhnya sebelum dia nak turun dia beritahu, Allah suruh kita semua berlaku adil. Yang kedua, wal ihsan, buat kebaikan. Yang ketiga, wa ita idzil qurba, tolong bantu kaum kerabat. Allah suruh buat 3 perkara dan Allah larang 3. Dan Allah melarang kita jangan buat fahsya wal munkar, benda keji, benda munkar. Yang ketiga, wal bagh, jangan buat zalim kat orang. Tu dia tuan-tuan. Allah mula dengan adil, Allah tutup jangan buat zalim. ISA ni zalim lah. Kenapa ISA tu zalim? Kerana ISA tidak membenarkan orang yang didakwa membela diri. Ni Quran sebut kena bagi peluang, jangan jadi takti. Yang pada sokong sangat ni, so hampa bertanggungjawab lah. Kita nak tegakkan negara Islam, hampa tak mau. Hampa tanggunglah jawab. Bila tak mati boleh lah layak buruk, mati esok 4 tahun lah. Cuba tuan-tuan dengar. Surah 38 ayat 24. Muka surat 1206, nota 1524. Dengarlah. Ustaz ni kau punya. Hang polis ke, hang SB ke, hang hakim ke. Aku hayun semacam lah. Ni ada hakim ni. Ni ayat untuk hakim lah ni. Quran ni lengkap tuan-tuan. Nabi bawa mai petunjuk yang lengkap, yang tak perlu dipindah. Yang kita tak mau ikut, kita siapa? Tu pun berangan nak masuk syurga. Tolak ayat Quran kafir nak syurga tak minyak apa lah. Tambah macam Hindu Cina. Tak payah sembahyang maghrib pergi balik Kau tuan-tuan dengar. Nabi Daud alaihi salam, muka surat Syekh 1206. Cuba surah Sad ayat 24 di bawah sana, nota 1524. Nabi Daud alaihi salam segera memohon ampun kepada Allah Ta'ala kerana ia telah terlanjur mengatakan orang yang kena tuduh itu berlaku zalim sebelum mendengar keterangannya. Padahal sewajibnya sebagai seorang qadhi atau seorang hakim, janganlah ia segera terpengaruh atau terburu-buru menjatuhkan hukum sebelum ia memberi peluang kepada orang yang kena tuduh memberi hujah-hujah untuk membela diri. Itu dia. Nampak tak? ISA zalim, dia tak benarkan kita bela diri. Bercanggah dengan surah Sad ayat 24 dan bercanggah dengan suratul Baqarah 111. Syekh buka tengok Al-Baqarah 111. Saya tak ada heran lah. Amai letak siapa pun ceramah power. Ni pasal geram, pasal kalah pilihan raya ni pasal. Dia petipu. Dengar ni.
Ayat 111. Katakanlah, wahai Muhammad, bawalah kemari keterangan-keterangan yang membuktikan kebenaran apa yang kamu katakan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Di penghujung ayat 111 Al-Baqarah. Tu dalil, dua ni cukuplah. Sebab tu kita ni mana ada mewarisi akhlak Nabi. Kita zalim. Tapi orang Melayu ni lah tuan-tuan. Orang Melayu dengan orang asli. Orang Melayu lekeh lagi. Asli bagus lagi daripada kita. Aku bukan Melayu. Sebab tu kontam Melayu. Haprak memang betul. Haprak cerai pencerai. Macam tu punya kezaliman pun tak nak fikir lagi. Ya Allah. Oi, nampak tentera Amerika berlasah tentera Iraq. Oi, kita pun bangkit bercakap. Ini kezaliman. Ini telah menodai human rights. Macam-macam. Marah kat Bush. Nak marah kat Bush apa? Hang Bush sama ya, 2 kali 5. Hang cuma hang Bush Melayu. Yang nu Bush Yahudi. Sama ya. Kalau betul adil, bebaskan orang tahanan. Hang tak bukti langsung sampai 2 tahun dah ni. Tuan-tuan tak setuju sebab tuan-tuan hampa duduk di luar, cuma hampa kena kat hampa tu. Mengamuk sakan ke? Ni perangai Melayu haprak macam kita lebih teruk pada orang asli. Pasal dia tak kena sendiri, tak apa. Kena kepala dia, baru dia kelang kabut. Cuba tuan-tuan bayangkan tengok, kalau tuan-tuan duduk di tempat mereka. Macam mana? Terpisah dengan anak isteri. Ini bukan akhlak Nabi, tuan-tuan. Ini akhlak golongan Yahudi laknatullah. Zalim ni Tuhan tak terima. Ingat tuan-tuan. Ingat. Cuba buka muka surat 536. Bagi dia cek tengok apa. Saya hafal semua muka surat ni. Takut hampa tak percaya bagi dia cek sebab dah ada. Surah Hud ayat 113 ada situ. Tengok tafsiran di bawah. Tuan-tuan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Apa dia maksudnya? Jangan cenderung kepada orang zalim. Tafsiran di bawah. Jangan bersahabat. Ambil lagi seorang lagi pakai semua ramai-ramai ni. Tafsiran banyak. Tuan-tuan pegang Quran pun tuan-tuan nampak pahala ya. Sambil tengok bacaan, mungkin kita baca tak betul ke, ataupun ustaz baca tak betul. Apa betul lah. Hampa duk dengar buat warak orang lama-lama lena macam tu. Tu dia. Tu lah. Orang nada kacera. Muka surat 536. Yang buka di bawah tu betul tak dia kata? Saya tak boleh sebut secara tepat. La tarkanu. Jangan cenderung kepada orang zalim. Nabi ni akhlak dia adil. Walaupun terhadap Yahudi, dia tak buat keputusan sewenang-wenang. Dia tidak membelasah sewenang-wenang. Dia siasat dulu terhadap Yahudi, tuan-tuan. Sebab tu turun surat Nisa 105. Nabi dia nak buat keputusan ni. Ni kes yang melibatkan Yahudi. Yahudi ni musuh utama umat Islam. Dia tidak bertindak terburu-buru. Macam ni bagi tahu. Surah Sad tadi. Dia siasat. Kita tak ada bukti. Okey, ISA 2 tahun. Apa? Kita tak ada hubungan. Saya kata betul. Yang tidak menyokong dalam pilihan raya lalu memang tak ada hubungan. Tapi siapa yang sokong, ni dah ada. Apa maksud la tarkanu? Jangan sahabat dengan orang zalim. Atau jangan bersubahat dengan orang zalim. Atau jangan bekerjasama dengan orang zalim. Atau yang keempat, jangan bersetuju dengan tindakan zalim mereka. Ada sahabat? Dia kurang macam tu lah. Syekh? Ada Syekh? Ada di bawah tu. Bersetuju pun fatamassakumun nar. Bukan tekak masuk neraka, tuan-tuan. Hidup di dunia ni tak selamat. Buka muka surat 38.
35. Bukan 38. Nota 38. Ada cerita laknat di bawah tu. Saya nak baca sepotong ayat Quran. Pengertian laknat pada muka surat 35. Ada laknat di bawah tu, mana laknat? Ada tak? Nota 38. Ada, saya hafal tuan-tuan. Bukan yang Quran ni, muka surat, muka hafal. Laknat ni apa makna? Kita akan ditimpa bala bencana dan tak selamat kehidupan kita. Betul tak sahabat? Lebih kurang macam tu lah. Dengar ayat Quran. Kalau kita yang terlibat mengekalkan mereka ni sebagai pemimpin, mati mereka. Surah ke-7 Al-A'raf ayat 44. Al-la'natullahi 'alal zalimin. Itu dia. Allah laknat orang-orang yang zalim. Termasuk orang yang menyokong orang zalim. Habis semua kena laknat. Tunggulah. Kehidupan orang yang zalim ni tak selamat. Percayalah. Percayalah. Ni pun Tuhan tunjuk dah macam-macam lah tuan-tuan. Ni bala bencana lah. Laknat ni makna ditimpa bala bencana dan tak selamat kehidupan kita sepanjang hayat. Kecuali kita bertaubat lah. Jadi tak ada makna kita sambut Maulid Rasul bagi cuti umum, tapi kita sendiri tidak menghayati akhlak Nabi. Kita sebagai pemimpin zalim. Nabi adil. Kalau ada Yahudi pun boleh adil loh. Punya hebat. Kita kalau musuh kita belasah. Ni ada syok belasah orang dalam lokap. Hampa tunggulah esok. Saya berdoa, ya Allah, hang turun sikit laknat bagi kat mereka. Bagi mereka rasa memang mereka buat orang sangat ni. Kalau tangkap Tok Syekh ni lagi tak selamat. Percaya. Jenis wali ni. Hampa nak try boleh lah. Nak tahu wali tak wali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Solat hajat baca Yasin tu. Hampa semua tak apa. Bukan nak baca Qiyah Syekh. Yasin terus. Apa nak try boleh. Awal punya 3 hari tak berak. Tengoklah. Lala telan julak. Dan julak-julak pun tak keluar. Tunggulah. Puak-puak zalim ni kita tak boleh cakap lembut-lembut dah. Orang yang hina Islam, buat zalim terhadap pejuang-pejuang Islam, mau belasah ya. Orang kata saya keras lah. Saya hampa tak baca sejarah. Abu Bakar dalam lemah lembut punya penampar. Dia bagi penampar Yahudi yang hina Islam. Tuhan turunkan ayat Quran, sokong tindakan Sayyidina Abu Bakar. Kita orang hina Islam duk gelak-gelak, kena roti canai pula kena. Baru aku kali. Aku yang tu kadang-kadang punya naik ini. Hina Islam kita boleh gelak lagi. Nah, Sayyidina Abu Bakar ada penampar Yahudi, ulama Yahudi yang menghina Allah. Yahudi ni kuat mohong macam pemimpin kita lah. Dia datang depan Nabi, dia kata saya tak kata macam tu. Dia pergi buat laporan kalau dia kena penampar belasah dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata saya tak kata macam tu. Allah turunkan surah ketiga Al-Imran ayat 181. Allah bersetuju dengan tindakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang membelasah si Yahudi yang menghina Islam. Kita orang hina Islam ambil ni. Alah kita gosok banyak punya gosok. Bubuhlah gosok-gosok apa. Dia semangat ni. Hampa tak semangat, hampa punya pasal. Oh kita kena gosok lah. Kita pelan-pelan lah. Islam dakwah cara hikmah. Hampa hikmah pun tak faham makna. Tak lagi? Buka lah. Syekh, hantar tanda muka surat 668 tentang hikmah. Hantar baca dalam hati. 668. Apa makna hikmah? Apa saya buat ni tak hikmah? Hikmah dah. Itu yang pertama. Ni macam mana ambil mikrofon jatuh kan? Itu yang pertama, akhlak Nabi adil. Jumpa 668. Surah yang ke-16 ayat 125 ada situ. Ada kan? Tafsirannya di bawah. Anda bacalah hikmah. Sat lagi saya hurai. Betul ke tidak bila sampai giliran hikmah.
Tak apalah, nombor 2 terus masuk hikmah lah, senang. Yang kedua, akhlak Nabi ialah tegas dalam kebenaran. Tegas dalam kebenaran, mana hikmah lah tu. Apa makna hikmah? Semak, saya baca. Hikmah itu ialah tak nak kena mengenal lemah lembut. Kita ni sampai orang hina Islam lemah lembut lagi. Hina Nabi lemah lembut lagi. Gosok lagi. Tak ada gosok lah ni dia tu. Penjelasan yang tepat dan betul, berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Betul tak? Itu dia. Tuan-tuan tak percaya lagi, dia semak, bukan saya semak. Muka surat 668, surah ke-16, An-Nahlu, ayat 125. Dia confirm. Sebidik macam dia tafsir, betul tak? Itulah hikmah. Hikmah ni bukan lemah lembut. Penjelasan yang tepat dan betul. Apa yang saya penjelaskan, apa yang saya kata, ada dalil, ada bukti. Kalau saya kata zalim mereka ini dalil dia, ini dalil Quran, ini dalil dia buat kerja dia, yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Hari ini kita jadi celahu, orang Melayu jadi kelang kabut pasal ulama-ulama kunun lah. Ulama-ulama yang muncul di kaca TV itu banyak keluarkan kenyataan yang mengelirukan umat Islam. Tengok bau-bau ni. Bila ditanya kepada seorang ustaz, nama ustaz tu Ustaz Kangkung. Ustaz Kangkung. Satu panggilan telefon. Macam mana Perdana Menteri nak laksana Islam Hadari, sedangkan isterinya, dia kata, sedangkan isterinya tidak menutup aurat. Dia kata Perdana Menteri kita ni pahala banyak dah. Jadi kalau sekadar bini dia tak tutup aurat, no sweat, tak ada masalah. Syekh, surah 24 ayat 31, muka surat 899. 899 senang. Nota 1119. Ingat challenge apa dengan ustaz ni? Hampa pergi belajar 100 tahun pun tak tentu yang hampa boleh menjaga. Ini anugerah Tuhan tu. Pasal apa? Kalau semua ustaz cerai, mampus Islam, orang tak faham. Ada 1119 An-Nur. Betul lah dia disebut sana. Aurat wanita tidak boleh didedahkan kepada yang bukan mahramnya, kecuali muka dan dua tapak tangan. Ada disebut. Inilah aurat wanita. Ini ketentuan Tuhan. Ini hukum Allah. Jangan pindah. Sebab tu saya bagi gelaran Ustaz Kangkung. Kangkung tu kalau lembut sikit, ikut hati aku nak kata Dajjal. Dajjal. Anjing dalam Quran sebut. Ni ada bagi orang rosak. Kita kenali dia sebagai ustaz, dia keluar kenyataan ikut suka aja. Tu tuan-tuan jangan main tanda tu. Hujah kita kau punya. Ini perintah Tuhan. Inilah hikmah. Kenapa saya kata hikmah? Sebab saya bercakap ada dalil, ada bukti. Nampak tak? Dia buat kenyataan yang mengelirukan umat Islam. Kita kena jawab. Hikmah lah ni. Bukan lemah lembut. Lemah lembut pondan. Biarlah, biar ustaz tu cakap, kita jangan jawab. Mana boleh? Wajib kena jawab. Ini juga sekaligus untuk memindah hukum-hukum Tuhan. Kita siapa nak pindah hukum Tuhan? Betul tak tidak? Tuhan kata wajib tutup aurat, kita kata tak payah. Ui. Pasal dia banyak pahala. Mana dia tahu Perdana Menteri itu banyak pahala? Ni orang yang sama ni, ustaz yang sama tuan-tuan, tahun lepas 21 Julai 2003. Program Bicara Islam. Itu hikmah lah tu, dalil bukti. Dia kata boleh tinggalkan semayang demi untuk mengharumkan nama negara. Buka Syekh. Buka Al-Baqarah nota 95. Al-Baqarah 239. Al-Baqarah 239 nota ke-95. Kau cari pun payah. Lambat. 95 orang tak kerti cari ke? Nota 95. Al-Baqarah 239 ada kat situ. Cuba tengok di sana. Ada tak disebut
Semayang tak boleh ditinggal sama sekali. Dalam apa keadaan sekalipun. Ada dia sebut. Inilah hikmah. Bukan lantang. Yang tak buat macam ni, yang tak betul ni, esok Tuhan nak tanya dia. Kamu tahu kenyataan ustaz ni menggerukan umat Islam. Kenapa kamu tak jawab balik? Ustaz nak jawab apa? Ada ustaz ni. Hampa tunggulah esok. Saya Tuhan tak tanya. Dia suruh terus buka pintu syurga bagi aku masuk terus ya. Apa punya mangkuk hayun pendakwah kita ni? Oh lantang, ini lantang. Tegas dalam kebenaran. Itulah yang dimaksudkan hikmah. Sini ada tafsir Arab Saudi tak? Tafsir Arab Saudi. Tak ada. Arti hikmah tegas dalam kebenaran. Ini tafsir Ibn Ar-Rahman. Muka surat 421. Surah yang sama, ayat yang sama. Ini akhlak Nabi. Ini akhlak Nabi. Tegas dalam kebenaran. Kita mesti tegas. Tapi kita mesti benar. Nampak tak? Jangan kita hentam kafir tapi tak ada hujah. Tu tak betul. Hikmah ni hentam tak apa, tapi ada hujah. Kafir, kenapa kafir? Mari saya contoh. Sekarang tuan-tuan, kafir nombor 1 di Malaysia Astor Rajabat. 3 kesalahan dia. Saya sebut dulu kenyataannya, kemudian hampa pakat semak tafsir Ibn Ar-Rahman. Pertama, dia mengatakan tak ada siksa kubur. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Buka 1252. Muka surat 1252. Quran kata ada, dia kata tak ada. Tak jadi kafir lagi kah? Bagi panas sikit. Malam ni pasal hujan. 1252 di bawah. Di bawah. Penerangan dia di bawah lah. Ada dia kata dalil ini sebagai ada siksa kubur. Bacalah dulu. Betul. Confirm. Tak rosak akidah kah? Kita pandai-pandai kata tak ada siksa kubur. Dia juga di antara yang mengatakan tak perlu tutup aurat. Jawapan kita tadi, nota 1119. Yang terkini, dia kata Nabi Isa tak akan turun ke dunia. Buka muka surat 1313. Surah 43 ayat 61 Az-Zukhruf. Lepas tu dia jadi kafir tuan-tuan. Ni wajib tangkap dia ni, pancung terus. Ada tak di bawah sana? Dalil ayat ini dia kata maksud ayat ni ialah makna kedatangan Isa untuk menyambung risalah Muhammad. Nampak tak? Tanda-tanda kiamat. Ada Syekh? Dia sebut ni sahabat yang cari tak jumpa ni. Ada. Sebab tu ini hikmah. Kita ada dalil, kita ada bukti, kita tegas. Bukan lantang. Dalam Islam tak ada lantang, tegas. Tengok macam tadi, Sayyidina Abu Bakar lemah lembut. Tapi bila orang hina Islam, dia penampak Yahudi tu. Dia berasa. Tuhan turunkan ayat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 181, sokong tindakan Sayyidina Abu Bakar. Hampa yang tak baca Quran, duk kata ustaz ni lantang. Baca Quran. Ada masa ketika kita lembut lah. Sebab tu Abu Bakar lembut, Umar keras, Osman lembut, Ali keras. Makna apa dia? Tengoklah situasi yang kita hadapi. Nah, ini orang hina Islam pun dia senyum lagi, lembut lagi. Itu pondan. Cuba pegang tengok, ada 2 ke 1 kan? Dia pegang tengok. Aku takut tinggal 1 ya. Lagi 1 ada kat anjing. Anjing tengok kenapa aku ada lebih. Kita berdakwah mesti tegas. Ni akhlak Nabi lah ni. Nabi baca khutbah mata merah tuan-tuan. Hebat. Kita baca khutbah. Siapa nak dengar khutbah? Nak. Ittaqullah, makanlah buah-buahan tempatan. Mampu. Cerai punya khutbah. Oi, banyak lagi cerita lain oi, orang murtad. Kezaliman. Cerita makan buah-buahan tempatan tak gila punya kerja. Aku boleh nak kalau khutbah cerai. Saya khutbah 15 minit bulan lepas. Semua orang bagi perhatian. Kau mana? Surau jangan menyanyi.
Nyanyi konsert. Tu cerita dia. Diipuh tuan-tuan. Ipuh. Baca khutbah cerita tanam padi. Mana ada orang tanam padi diipuh? Tak gila. Itu cerita dia tuan-tuan. Khutbah ni jangan panjang. Siapa yang baca khutbah saya minta jangan panjang. Orang jemu. Tapi pendek tapi padat. Saya 15 minit lah. Kau-kaunya bagi SB ni dia punya rakam. 15 minit pun 15 minit lah dia kata. Ni saya prepare ni, insya-Allah kalau Allah bagi peluang sekali lagi saya akan bahas dalam khutbah saya bab murtad. Kenapa orang boleh jadi murtad di Malaysia ni? Salah satu yang saya nak sebut, kerana pemimpin mengadakan satu provision, satu peruntukan undang-undang yang membenarkan anak cucu kita keluar tukar agama. Baru orang terbuka minda tuan-tuan. Tegas. Mana ustaz tahu? Hang reti tak perlembagaan persekutuan? 12 kurungan 4. Tu, baca tengok. Umur 18 tahun boleh tukar agama. Ni kerja siapa? Kerja pemimpin. Sebab tu siapa yang pilih pemimpin ni, wala tarkanu, ingatlah. Al-la'natullahi 'ala zalimin. Allah laknat orang zalim. Itu yang kedua. Akhlak Nabi. Hikmah, tegas dalam kebenaran. Maknanya kafir kata kafir, syirik kata syirik. Adi bin Hatim, dia pakai salib. Syirik Nabi kata. Nabi tak gosok. Alah Adi, buanglah. Mai kena roti canai. Bagus roti canai. Terus dia kata syirik Adi. Buang. Jangan pakai ni syirik. Ini berlawanan dengan ajaran yang aku bawa. Ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah. Dia baca ayat tu. Nampak tak? Kita tak faham makna hikmah. Sahabat dah confirm kataan yang tegas, tepat dan betul, penjelasan tepat dan betul berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran, menghapuskan kekeliruan. Selagi tokoh murtad ni masih hidup di Malaysia tuan-tuan, lagi tak hantar dia balik ke Siam, selagi tu ramai orang rosak akidah di Malaysia. Tuan-tuan kalau kenal dia, tangkap malam ni, hantar balik pergi Siam, biar orang Siam tembak dia pergi mampus bang. Tak pada astorah jabat. Baik. Yang ketiga, akhlak Nabi, amanah. Amanah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang amanah, negara kita tak jadi macam hari ini. Tuan-tuan percaya atau tidak? Kita kadang-kadang tertanya-tanya, kemana perginya wang Petronas? Petronas ni dah gali minyak ni tuan-tuan hampir 25 tahun. Hasil dia hampir 600 bilion. Tetapi yang anehnya, aset Petronas hanya 45 bilion. 555 bilion pergi ke mana? Nampaklah bangunan berkembar tu. Melayu syok tengok bangunan tinggi. Bukan bapak dia punya. Yang tengok, yang puji, bagus semualah kita ada bangunan. Yang puji tu rumah tak ada. Duduk pun rumah setinggan. Aku rumah banglo, aku boleh cakap besar. Duduk rumah setinggan ni Syekh. Oh bagusnya bangunan tinggi. Oi, rumah tak ada oi. Apa punya cerai Melayu ni. Sebab tu kena ada sifat amanah. Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu, bila dia memerintah tuan-tuan, pada suatu hari dia balik ke rumah dia, dia melihat anak gadis dia pakai rantai emas. Dia tanya pada anak dia, dari mana kamu dapat ni nak? Dia kata tadi pergi ronda-ronda dekat Baitul Mal, kat gudang yang simpan semua barang-barang. Sebab zaman pemerintahan dia tak ada orang yang layak menerima zakat. Lalu pegawai Baitul Mal tu ambil satu bagi kat saya. Tengok saya ni anak Perdana Menteri apa satu tak ada ni. Oh tak boleh nak. Ini rakyat punya, bukan bapa punya. Tu dia tuan-tuan amanah. Kalau kita kenapa ambil satu, ambillah 20. Bangsa penyangak ni. Dalam anak dia kaya raya. Tu dia orang ke-10 terkaya di Malaysia. Aset dia 2.13 juta. Baru ni dapat lagi kontrak 2 bilion, 2,000 juta. Cari gali dengan Petronas.
Siap bilik awak. Makan tak habis. Tak erti Melayu ni. Dia tak mau dengar kuliah. Bila politik sikit dia cabut. Kena fahamlah kita bercakap berdasarkan Quran. Saya setiap hujah saya ada Quran. Bukan cakap jenis asal jebon. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Suratul Anfal surah 8 ayat 27. Nak apa lagi? Baca ayat surah dia, surah ke berapa, ayat ke berapa. Sibuk pula tu betul lagi. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasul. Dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang diamanahkan kepada kamu sedangkan kamu mengetahuinya. Hai, kamu pikul satu amanah besar ni, mandat daripada rakyat. Pemimpin wajib amanah, mentadbir negara dengan sebaik-baiknya. Jangan timbul masalah kronisme ke nepotisme ke, tak mau. Siapa layak bagi. Itu yang kata adil tu. Itulah amanah. Ni asyik bagi kat anak menantu mereka ya, mereka kenyang. Kita buat laporan, kita duduk dalam. Gila punya mahkamah. Hina mahkamah boleh tuan-tuan, dapat pahala. Hina Quran kafir. Jangan main-main. Sebab tu saya mahkamah saya tak heran lah. Contempt of court. Sepak contempt of court. Nah, menghina mahkamah. Awak mahkamah tu besar sangat. Ni yang paling besar oi. Satu ayat sudah kamu tolak kafir. Tuan-tuan faham apa makna kafir? Apa dia? Meh, aku tanya. Hampa dengar ni apa makna kafir? Esok orang tanya apa? Bukan surat 9. Hampa dengar elok. Bukan susah nak jadi kafir, tak payah tukar nama dah. Dengar elok. Orang-orang kafir yang tersebut ialah orang-orang yang sengaja mengingkari dan tidak mahu menerima perkara yang mereka telah ketahui kebenarannya dengan keterangan-keterangan yang cukup. Kita bagi dalil nas Quran, dia tak nak terima, kafir lah. Kecuali lah saya tak ada nas Quran, dia boleh petikan. Ni nas Quran, petikan, habis lah. Macam surah Jabat, wah tak jadi kafir. Dia kata Isa tak turun ke dunia, Quran kata turun. Nampak Syekh? Hampa kena surah Jabat tinggal kat mana? Hampa tahu mana? Aku nak pergi cari malam ni. Aku nak belasah cukup-cukup. Kalau dia tak teruk, aku teruk. Paruh cukup-cukup kan? Ini manusia murtad macam ni. Kita bagi peluang lagi dia cari makan di Malaysia. Murtad ni. Tak ada siksa kubur, tak payah tutup aurat. Quran kata wajib tutup aurat. Quran kata ada siksa kubur. Hei. Pasal surah ni tak mengira. Malam ni aku nak pulun cukup-cukup. Yang ketiga amanah, itu akhlak Nabi. Yang keempat berani. Kita duk cerita Nabi ni lemah lembut. Apa? Ingat Nabi ni pondan kah? Penakut macam kita kah? Kita semua nak ceramah tu tengok lu. Kapet biru. Nampak muka satu macam, tak nak tengok SB bah. Malam ni slow sikit. Macam tu pendakwah. Ini pendakwah yang mengkhianati amanah Allah. Tuan-tuan buka tafsir Profesor Mahmud Yunus, ada tak? Tu yang hitam tu pertama. Profesor bawa mai Sat. Tentang amanah tu yang bawah tu. Bawah tu bukan tu ada hitam tu apa dah? Bukan dia. Bukan dia. Dulu ada Profesor Mahmud Yunus, hilang lah. Orang curi. Orang pinjam tak apa. Dia bersebut amanah kepada ulama ialah menyampaikan risalah Islam. Jangan sembunyikan apa satu pun dalam ni. Sebab tu akhlak Islam tu berani. Dia kena beranilah bercakap. Tak berani bercakap langsung, hang buatlah dosa maksiat pun diam. Ini siapa pula? Ulama mangkuk ayun. Jenis nak jaga gaji ni, nak jaga perut ni tuan. Tuan-tuan buka lah muka surat 101 tafsir Profesor Mahmud Yunus, surah ketiga Ali Imran ayat 187. Ulama jenis ni sampai kiamat akan wujud. Dia sebut. Termasuk dalam ulama Islam pun ada jenis tu. Dia tak akan tegur, dia tak akan bagi nasihat kerana dia nak jaga kepentingan dia, nak jaga gaji dia, nak jaga pangkat dia. Kamu nak buat maksiat, lantar. Esok tuan tanya, inilah ulama pondan kerana akhlak Nabi.
Berani. Nabi tuan-tuan, ketika mana kafir Quraisy mengajak dia tukar-tukar agama. Tahun ini kami menjadi Islam. Tahun 2005 kamu jadi kafir pula Muhammad apa macam. Seseorang setahun lah kita bergilir-gilir. Dia nak jawab macam mana ke aprak-aprak ni. Allah turunkan ayat Quran, lakum dinukum waliyadin. Tuan-tuan bayangkan tengok dalam tafsir dia sebut, Nabi Muhammad masuk ke dalam Masjidil Haram. Ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam seorang diri. Tak berteman. Dia seorang-seorang menghadapi kafir Quraisy yang begitu ramai. Dia baca lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Tak ada kongsi-kongsi agama. Berani tak abang? Berani tak sifat macam tu? Kita tengok pelik sikit. Malam ni tak boleh, kena slow sikit. SB apa? Tak mengaku pun. Lebih kurang macam tu lah. Nampak belakang SB apa? Kita ni takut, ya Allah. Mari kita baca ayat suruh berani. Kepada pendakwah tuan-tuan. Sebab tu saya kata tak tahulah. Datuk-datuk mufti di Malaysia ni 14 yang ada ni. Esok mati aku pasang payah masuk syurga. Saya tidak menentukan siapa boleh masuk syurga. Tapi dengan tindak tanduk mereka, harapan gelap lah tuan-tuan. Ni judi berleluasa ni. Arak berleluasa ni. Sistem riba yang mencekam kehidupan umat Islam. Mereka tak benteras. Mak berjudi-judi lah. Yang dia duduk sibuk, dia nak keluar kenyataan. Jenis-jenis ustaz ni penuh-penuh tak ada akhlak. Ada seorang mufti juga komen juga, pendakwah hari ni tidak berakhlak, menghantam kerajaan. Dah kerajaan kafir tak boleh hentam. Bukan kerajaan Islam. Saidina Umar pun dia suruh tegur dia. Betul tak? Tegurlah aku kalau aku tak betul, aku menyeleweng. Kita tak boleh tegur apa, maksum ke dia ni? Alah, kalau takat anak apa? Anak apa? Ulama, cucu Tok Wali. Alah. Nang buti nang buti kui lah weh. Ni, buka surah Hud, surah 11 ayat 42. Tu anak siapa jadi kafir? Anak Nuh. Anak Nuh apa jadi kafir? Sepatutnya tak boleh kafir lah. Dia ulul azmi. Hampa yang tu pun tak erti nak jawab. Ni bangga anak tok guru, cucu tok wali. Wali walakak, wali pisau cakok. Duk cakok semua masuk kat dia. Ada surah Hud ayat 42, cuba baca. Nuh punya berdakwah tuan-tuan, macam kita berdakwah. Kita sekali dua ya suruh anak kita takut dah. Tambah pula anak tu bagi pencen kat kita pula. Macam mana anak bagi pencen saya? Kali balik bah 200. Anak pakai seluar pendek, abah pun yang haji pun duduk sangat. Haji Bahlul je ni. Bulan depan balik bah, siapa? Wah, naik tu. Pasal bapak tak tegur naik 300. Siapa? Tu pakai rantai emas pula. Tu dia, pak tak tegur. Balik bulan depan, siapa? Tu dia naik lagi 400. Bini pun pakai skirt senang nak berak, angkat macam tu ya. Tak kata apa. Sipak. Balik sekali dia sepak pak dia. Bengongnya pak-pak. Kadang-kadang kita minta maaf tuan-tuan. Kalau ada dalam ni tolong tukarlah. Saya memang strict dengan anak saya. Tanyalah sahabat saya pun dia tahu. Dia selalu pergi rumah. Dia marah depan-depan dia. Nuh ni kita jangan bagi alasan lah. Kita dah berdakwah dah. Nuh pun tak mampu. Siapa kata Nuh tak mampu? Betul tak? Dia dah ada di atas batera, atas kapal. Dia masih berdakwah. Wahai anak, marilah. Mari ada sebut. Dia berdakwah sampai tahap tu tuan-tuan. Dia nak pergi dah. Naiklah. Kamu akan selamat. Jangan bersama-sama golongan kafir. Ada sebut itu. Kan? Jangan bersama-sama golongan kafir. Itu baru betul dakwah. Kita 2 kali tegur anak buat tak tahu, kita pun buat tak tahu. Nabi Nuh pun tak berjaya. Hang Nabi Nuh ke hang? Kita ni bagi alasan macam-macam tuan-tuan. Itu yang kata makan pencen tu. Allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Ini ayat untuk pendakwah. Dia pendakwah yang beriman, Allah kata yang takut hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Hang letaklah dalam menteri ke,
Timbalan Menteri kah, Timbalan Perdana Menteri kah, duduk depan Ustaz Syarilong. Kita cakap tentang Islam. Kita ada hujah dah. Takut apa? Kecuali lah nak hantam kafir, zalim, kafir. Tapi tak sebut pun. Apa dia yang kami kafir? Kenapa kami kafir? Kenapa kami jadi zalim? Tak sebut pun. Ini kita sebut. Ini perbuatan zalim namanya. Bercanggah dengan Al-Quran. Nah, sebab tu kita kena berani, tuan-tuan. Ini akhlak Nabi. Tak buat macam mana sahabat suruh cakap tentang akhlak. Tuan-tuan nak faham Nabi ni lemah lembut, oi, silap oi. Berani. Berani itu akhlak Islam. Saya cuba Bukit Aman panggil sikit tengok ceramah. Saya nak cuba tengok. Saya berani ke penakut? Tapi di belah utara orang panggil dah. Penjara panggil. Dia jemput ketua polis, ketua penjara, ketua askar, semua adalah ketua-ketua jabatan semua. Allah, saya bagi kau nya malam tu. Kafir juga tuan-tuan, tak bagi can. Kita masuk neraka esok ni, siapa sokong orang yang tadi. Ketua pengarah kata, best semua ustaz ni. Dia kata, dia mengaku best ustaz ni. Sebab dia cakap ada hujah. Tu dia cerita ada. Kena beranilah. Kalau kita tak berani bila orang nak faham Islam, tuan-tuan. Benda haram tak berani kata haram. Dia macam ulama' yang ada ulama' kerajaan ni lah. Patut sangatlah Allah kata anjing. Cuba buka ayat Al-A'raf surah ke-7 ayat 176. Anjing Tuhan panggil. Al-A'raf. Agak-agak boleh cari. Allah panggil anjing. Cuba tengok tuan-tuan anjing. Orang bukan Islam pula anjing. Kalau tuan dia bagi makan pun, tak bagi makan pun, jenis ni. Ulama' kerajaan kita anjing. Gaji dah banyak pun. Ini anjing gila ni mau tembak bagi mampus bang. Ada ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ila akhda ilal ardi. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tu ayat dia. Di penghujung ada famathaluhu kamathalil kalbi. Itulah ayat dia. Mereka ni seperti anjing. Yang mereka tahu nak hentam kita ni pendakwah yang berani menyatakan yang benar. Itu yang saya marah sangat tuan Datuk Mufti. Yang hang sendiri tak berani nak kata. Hang tak berani, hang duduk diam bagi orang berani buat kerja. Kami buat, ini akhlak Islam. Berani. Tuhan suruh berani. Surah Al-Ahzab 39. Allah kata jangan takut. Takut kat aku saja. Baru orang faham Islam, tuan-tuan. Ada seorang tua. Dia ni purenya. Dia dengar saya ceramah sekali ya. Dengan izin Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Berubah. Dia kata jelas. Dengan hujah-hujah ni. Takkan aku nak tolak. Tolak kafir dia tak. Kita ni takut sangat nak sampaikan Islam. Kena ubahlah tuan-tuan. Hampa jangan nak mimpilah Islam nak menang melalui demokrasi. Tak ada nak menang lah. Dia bohong hidup-hidup. Tipu hidup-hidup. Sabar ni mana tahan menderita. Yang ISA tu mereka tu memang sabar betul lah. Yang duduk dalam tahanan Sungai Buloh tu pun sabar. 6 tahun tahu. Cuba hampa masuk dalam, boleh sabar tak? Aku kata tak apalah, mainlah sign lah apa saja pun. Keluar. Panggil ceramah. Apa ndak itu tuan-tuan, elektrik ada, air ada, tar. Apa dah lawan sokong sudahlah. Ni cerai punya kaki. Tak sabar langsung. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. 2 kali Allah ulang supaya kita kena bersabar dalam menghadapi ujian. Tabah ni makna sabar menanti hasil walaupun masa dia lama. Tu beza tau. Sabar dengan tabah ada beza. Nabi tabah sebab tu dia masuk kategori ulul azmi. Ulul azmi ada 5 saja. Tentang ulul azmi ni Allah sebut dalam surah 46 Al-Ahqaf ayat 35. 5 orang ni tabah sungguh. Pasal apa? Hasil tak dapat lagi. Tapi dia terus memperjuangkan kebenaran agama Allah. Nabi Muhammad yang hebatlah. Sebab 27 kali berperang. Nabi lain mana ada perang. Nabi Muhammad 27 kali patah gigi, luka Patutnya tak luka lah, kebal. Kita percaya sangat ilmu kebal ni yang jadi mangkuk ayun. Amal pun tidak tuan-tuan nak jadi kebal. Zaman dulu tahun 99 tuan-tuan. Bila berlaku peristiwa 13 Mei. Aku pun pergi beli tangkai tu. Tangkai sakti boleh jadi kebal. Pakai tu ambil. Try katok tuan-tuan. Katok pelan memanglah tak sakit. Pembohong.
Nabi pun luka. Nabi pun patah gigi, sepatutnya kebal lah dah. Yang nak percayalah ilmu kebal pembohong kan. Ni amal ini. Ni. Paling tidak tuan-tuan, saya syorkan surah Yasin sudah memadai. Tapi sepanjang ayat hamba baca. Tu tengok orang nak buat apa. Tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Ini akhlak Nabi. Ini akhlak yang disuruh oleh Allah. Benda baik kita sokong, kita setuju. Nak tegakkan negara Islam mereka tak mau bang. Allah. Tok guru mereka tak mau. Saya pergi tahun lepas 6 kali. Nak yang maju Islam Hadari. Muslimat faham apa Islam Hadari? Apa dia? Dah Islam, orang Islam naik lori kan tu. Hadari itu naik lori. Islam Hadari ni mengarut ya tuan-tuan. Dia tak kira halal haram dosa pahala tu kita tak mau. Tengok ustazah yang lawa adalah. Ustazah lawa tu, orang Kedah tu. Sekarang dah bersalam dah dengan orang lelaki-lelaki. Jadi dulu dia kata haram, sekarang dia kata darurat. Kena 100 orang bersalam dengan dia, lelaki, berapa banyak darurat dah? Tanya dia. Itu Islam Hadari. Orang maju, jangan duk ambil kira lah dosa pahala, salam sudah dah. Itu dia. Halal haram yang peduli, tengok wang tabung haji. Menteri baru jawab. Keuntungan wang tabung haji tahun ini termasuk daripada PAM sweep. Baca. Hampa rekah tak baca, payahlah. Akhlak Nabi yang merupakan teras kepada akhlak Islam untuk kita semua juga ialah keikhlasan. Kita ceramah tegas macam mana pun, kata pun lantang, istilah orang ni, lantang macam mana pun, saya buat ni untuk mencari keredaan Allah. Kalau nak mencari populariti, saya tak dapat pahala tuan. Ini bukan nak cari populariti, tak payahlah, saya semua orang kenal lah. Marilah kita ikhlas dalam menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba. Apa sahaja yang kita buat, kita niatkan lillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah memberi keredaannya kepada kita dan mudah-mudahan dimasukkan kita ke dalam syurganya insya-Allah. Jadi cukuplah untuk malam ni. Mudah-mudahan tuan-tuan rajin-rajin tengok. Bagus. Nanti saya keluarkan risalah kecil. Makna rumusan daripada semua ni, saya pilih 200 ayat. Yang kau tuan-tuan nak apa pun, saya yakin percaya ada. Khususnya tentang Quran tu sendiri. Quran lebih kurang 20 ayat saya pilih tentang kenapa kita kena ikut Quran. Penjelasan dalam ni memang betul tepat. Saya tak nafi, tapi tidak diamalkan. Itu yang menyedihkan kita. Macam pengusi kata tadi, cakap banyak tapi tak buat. Tuhan benci. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang banyak cakap dan insya-Allah kita amal segala perintah-perintah Allah SWT. Ribuan kemaafan, terkasabasan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal-ladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كم نعيم أو الفرحان ملكنا كم سعيد أو الاطمئنان عندنا كم جميل لو عندنا الأمان كم الدنيا بقبضنا سليم وشفاء كم نعيم أو الفرحان ملكنا كم سعيد لو الاطمئنان عندنا كم جميل لو عندنا الأمان كم الدنيا بقبضنا سليم وشفاء